أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Baik, kita dah sampai mana? Surah Surah apa? Li'ila fi Quraisy dah habis. Dah habis. Okey, hari ni surah Al-Fil Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Sebelum kita masuk surah Al-Fil, kita ulang kaji surah Quraisy, makna-makna Muka surat berapa belakang? 16, 18, 19. 16 dalam kotak yang kedua kita ulang kaji surah Quraisy je. Sebelumnya surah Al-Ma'un tu kita skip dulu. Kita fokus pada surah Quraisy, Ilaf. Jadi saya dah pernah sebut sebelum ini. Yang saya muatkan di belakang ialah kalimah-kalimah yang kita baru jumpa dalam surah Quraisy. Adapun kalimah-kalimah macam falya'budu rabba, Rabb dah pernah jumpa dalam surah An-Nas, saya tak ulang dah. Dan kalimah-kalimah yang popular dalam ping A, ping B pun saya tak masukkan Okey, yang pertama ilaf. Apa makna ilaf? Kebiasaan, aman, tenteram. Rihlah, berjalan, berjalan-jalan. Tapi dalam ayat ini memberi maksud berjalan, berniaga. Asyita, as-saif, falya'budu, maka hendaklah mereka semua menyembah. Falya'budu, maka hendaklah mereka semua menyembah. Falya'budu tu daripada perkataan ibadah. Maka hendaklah mereka beribadah ataupun menyembahlah. Okey? Falya'budu tu daripada kalimah apa? Kalau nak boleh ingatlah. Falya'budu ibadah. Okey? Baik. Al-bait. Bait. Rumah bukan jenama fast food yang ada dekat Mekah sana, Al-Bait. Ada pernah makan Al-Bait? Dia macam KFC juga Okay. Masa saya transit di Mekah, saya transit di Saudi. Masa di Mesir berlaku krisis, pelajar Malaysia kena hantar balik ke Malaysia. Kami ada sebahagiannya ditransitkan dahulu di Jeddah. Jadi selama kami transit di sana makan Al-Bait je lah. Okey, baik. Al-Bait rumah. Yang dimasukkan di dalam rumah yang dimasukkan rumah dalam ayat ini ialah Kaabah. Buat dalam kurungan supaya tak salah faham nanti. At'ama, dia telah memberi makan. At'ama, dia telah memberi makan. At'ama, dia telah memberi makan. Ju'
kelaparan. Ju' kelaparan. Ju' kelaparan. Amanah, dia telah memberi keamanan. Amanah, dia telah memberi keamanan. Khauf, ketakutan. Khauf, ketakutan. Amanah, dia telah memberi keamanan. Khauf, ketakutan. Boleh? Okey, cuba ulang balik. Apa makna ilaf? Kebiasaan, aman, tenteram. Rihlah, syita, saif, falya'budu, al-bait, at'ama, ju', amanah. Ya, amanah tu daripada perkataan aman lah. Okey, dia telah memberi keamanan. Khauf, ketakutan. Okey. Pernah dengar ada istilah, satu istilah nama solat khauf. Solat khauf ni maksudnya solat apa? Ya, ketika dalam peperangan, solat dipanggil solat khauf. Begitu pentingnya solat sehingga walaupun dalam peperangan kena solat. Cuma peperangan tu tengok keadaan situasi perang. Perang tu masa tu tengah betul-betul kemuncak ke, ataupun dalam tempoh permulaan, ataupun dalam tempoh gencatan senjata, ataupun bagaimana. Okey, baik. InsyaAllah hari ini kita akan masuk surah Al-Fil. Dapat saya ulang balik. Ilaf, kebiasaan, aman, tenteram. Ilaf, kebiasaan, aman, tenteram. Rihlah, berjalan, berniaga. Asyita, musim sejuk. As-saif, musim panas. Falya'budu, maka hendaklah mereka semua menyembah. Falya'budu, maka hendaklah mereka semua menyembah. Al-bait, rumah. Al-bait, rumah. At'ama, dia telah memberi makan. Rumah di situ maksudnya Kaabah, ya. Rumah dalam kurungan Kaabah. At'ama, dia telah memberi makan. At'ama, dia telah memberi makan. Ju', kelaparan. Amanah, dia telah memberi keamanan. Amanah, dia telah memberi keamanan. Khauf, ketakutan. Baik. Okey, kita masuk muqaddimah surah Al-Fil sikit. Nanti saya akan ceritalah secara detail tentang, semua tahu ya, kisah ini diturunkan untuk siapa? Kisah ini menceritakan tentang apa? Abrahah. Abrahah tu orang mana? Orang Yaman. Ya. Dia memang asal Yaman ke dia mendatang? Kenapa dia pergi Yaman? Jadi gubernur di Yaman. Kenapa? Panjang ceritanya ya. Tak apalah, nanti saya akan cerita sekejap lagi. Jadi kita ambil masa awal sedikit. Kita bincangkan. Kita cuba habiskan buku kuning ni. Apa-apa tajuk. Saya bincang yang ringkas-ringkas saja. Ringan-ringan saja. Saya tak masuk mendalam. Saya cuba bincangkan yang mudah-mudah aja. Baik. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buka muka surat 199. 199. Tak, maaf, tak berapa, suara tak berapa ada. Betul. Okey. Tajuk hal. Kita dah pernah belajar ke belum sebelum ni? Hal 199. Hal ni menerangkan
Isim mansub berbaris atas yang menerangkan keadaan fa'il atau maf'ulun bih. Dah belajar kan? Okey. Soalannya dah belajar ataupun belum? Bukan ingat ataupun tidak. Dah belajar kan? Okey, tak apalah. Ni tajuk ni kalau dah belajar, nanti kalau kita ulang kaji sekejap, insya-Allah boleh ingat. Saya nak pergi kepada tajuk yang memang betul-betul belum belajar. Supaya banyaklah tuan-tuan orang puan punya maklumat tentang masyarakat tu makin bertambah lah. Okey, sebenarnya macam ni. Kita dah pernah belajar tajuk fa'il, maf'ulun bih. Bila ada perbuatan, kena cari apa? Hari ni berapa? 11 ya? Dan insya-Allah sekejap lagi petang nanti ada satu peradengar ataupun kelas percubaan di surau As-Sabah. Minggu yang keberapa? Kelas percubaan surau As-Sabah untuk kelas asas. Siapa-siapa ada kawan-kawan yang berminat boleh datang petang nanti di surau As-Sabah pukul lepas zuhur lah sampai asar. Baik. Okey. Bila jumpa fa'il perbuatan, kena cari fa'il pelaku. Bila ada perbuatan, kena cari apa? Fa'il pelaku. Dan kena cari, ini saya nak ulang kaji, tak payah tulis apa-apa Ini saja saya nak mengulang kaji. Kena cari mangsa ataupun Arab sebut maf'ulun bih. Pelaku ni fa'il dalam bahasa Arab. Contohnya perbuatan dia makan. Ali makan nasi. Perbuatan dia apa? Makan. Siapa yang makan? Ali fa'il. Ali makan apa? Nasi maf'ulun bih. Jadi ini adalah ayat asas dalam bahasa Arab untuk fa'il. Bila sebut Ali makan nasi, benda tu sudah difahami. Betul? Jadi tajuk yang kita akan bincang daripada hari ini dan ke depan 199 dan ke atas ini adalah tambahan di belakang. Kita nak sedapkan ayat ni. Kalau kita makan tu kita ada main dishes dengan side. Menu utama dengan sampingan saja. Kalau kita kata makan nasi, apa yang kena ada? Tengah buat apa? Makan nasi. Kat depan dia mesti ada apa? Pertama mesti kena ada nasi lah. Nasi dengan lauk. Lauk tu nak kena ada banyak ke? Ada satu pun dah cukup dah. Kalau ada sejenis lauk pun dah dikira makan nasi. Ke kena ada 10 jenis lauk baru kira makan nasi? Ini tak makan nasi ni. Satu tak. Okey. Jadi kalau ada satu lauk dah kira makan nasi. Kalau ada lauk kedua, 3, 4, 5, 6, itu adalah tambahan belakang. Kita nak bagi sedap je. Ada dessert dan sebagainya, itu semua sampingan. Baik, jadi sebenarnya ayat itu sudah difahami kalau ada 3 ni, fa'il, fa'il dan maf'ulun bih. Perbuatan Ali makan nasi. Yang kita akan bincang akan datang ni, kalau nak nampak apa yang kita akan bincangkan, Ali makan nasi tu keadaan dia masa tu macam mana? Lapar. Maka lapar itu adalah hal. Dimakan masa tu dalam keadaan dia memang betul-betul lapar. Dimakan kat mana? Makan kat rumah, kat kedai. Ni, dia akan sambung lagi kat belakang ni. Dimakan kat kedai tu bila? Pagi, petang, lepas asar, lepas isyak, lepas maghrib, pukul 8, pukul 9, itu tambah lagi kat belakang. Dia makan dengan siapa? Makan dengan kawan dia, ni tambah lagi. Itu semua hanyalah untuk melengkapkan yang awal. Okey, maknanya tajuk 199 dan ke depan itu adalah nak menambah supaya ayat itu lebih berbunga lah. Kalau tidak nanti ayat itu dia jadi ayat kaku lah. Okey, baik. Lepas tu dia makan tu macam mana? Dia makan perlahan-perlahan, makan beradab ataupun makan macam mana?
Orang makan steady lah. Ke gelojo. Okey, jadi satu dia lapar, satu lagi gelojo. Baik, jadi itu semua adalah penerangan tambahan untuk tajuk yang ini. Dimulakan dengan 199 iaitu hal. Hal itu menerangkan keadaan. Betul? Betul? Jumpa Saya ulang ringkas. Kalau nak buat nota kat atas, menerangkan keadaan isim. Hal ni menerangkan keadaan isim. Dekat dalam buku tu memang ada takrif dia, isim mansub yang menerangkan keadaan pelaku atau maf'ulun bih. Fa'il tu adalah isim, pelaku adalah isim kata nama, maf'ulun bih juga adalah isim kata nama. Jadi menerangkan keadaan pelaku. Jadi kalau nak mudah faham, hal ini menerangkan keadaan isim kata nama. Dia bukan menerangkan fa'il. Contohnya mereka telah meninggalkan engkau dalam keadaan keseorangan ataupun berdiri seorang diri. Mereka telah meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri seorang diri. Siapa yang berdiri tadi? Mereka ke engkau? Engkau ni isim ke fa'il? Engkau. Kata nama ke perbuatan? Isim. Ya. Jadi dia adalah hal menerangkan isim. Budak-budak itu bermain dalam keadaan gembira. Siapa yang gembira? Menerangkan main ke menerangkan budak-budak? Itu adalah hal. Budak-budak adalah isim. Jadi kalau nak mudah faham, hal ini menerangkan isim. Dia bukan menerangkan fa'il, perbuatan. Okey, baik. Bolehlah tu sifat. Okey, baik. Muka surat 201. Tajuk hal ni memang kita dah pernah belajar, tapi mungkin dah lama tak ulang kaji. Kita akan ulang kaji bila jumpa dalam ayat yang seterusnya. Mungkin dalam surah Al-Fil jumpa hal, saya akan ulang balik lah. Okey, dan tajuk hal ni dulu dalam kelas asas kita pernah belajar sebenarnya tajuk ini. Kalau nak buat nota, saya pernah bagi tak? Rujukan nota dia kalau buku yang lama. (169) Tak payah buka saya saja je nak bagi rujukan. Kalau ada yang rajin di rumah, Allah beri taufik dan hidayah untuk mengulang kaji di rumah, tiba-tiba rajin pula nak buka buku Okey, boleh buat rujukan dekat buku kuning ni. Kalau nak rujuk buku lama, muka surat 170. 170. Boleh buat Siapa yang pernah belajar lah buku merah. Yang tak pernah belajar tak apalah. Siapa yang dah belajar sebelum ni buku merah, buat nota dekat tajuk hal tadi. Muka surat 199, tajuk hal tadi. Kalau nak rujuk buku lama, rujuk muka surat 170 buku merah ataupun buku asas. Tajuk yang sama dalam buku merah, muka surat 170. Okey? Baik, kita masuk muka surat seterusnya, 201. Maf'ul. Ya? 170. Ya? Nakirah. Ia mesti dalam bentuk nakirah. Nakirah ni nak mudah faham ada tanwin. Nakirah tu tanwin di hujung. Okey, saya ulang balik ringkas. Hal ni apa dia? Dia mesti isim mansub, isim yang berbaris atas, yang menerangkan keadaan fa'il, pelaku. Fa'il ni maksudnya apa? Pelaku. Maf'ulun bih, mangsa. Okey, menerangkan keadaan fa'il, pelaku ataupun maf'ulun bih. Yang kedua, dia mesti dalam bentuk nakirah, maksudnya bertanwin ataupun tidak ada alif lam. Nakirah ni maksudnya apa? Tanwin ataupun tidak ada alif lam. Umum Kemudian mesti berlaku selepas sempurna percakapan. Berlaku selepas sempurna percakapan.
Tengok contoh 3. Saya ulang ringkas. Ja'al ustazu ghadiban. Ja'a telah datang. Siapa yang datang? Ustaz. Jadi dalam ayat ini mana fa'il? Siapa yang datang? Ustaz. Ustaz fa'il Mubtasiman dalam ghadiban dalam keadaan marah. Ghadiban dalam keadaan marah. Mana hal? Ghadiban adalah hal sebab dia isim yang berbaris atas. Dia isim kan, ada tanwin. Berbaris atas. Dan dia menerangkan siapa yang marah ni? Dia menerangkan keadaan pelaku. Boleh? Okey, dan dia ada tanwin kan? Dia adalah nakirah dengan tanda ada tanwin di hujungnya. Dan kalau tak ada perkataan ghadiban, ayat itu lengkap ataupun tidak? Faham tak? Ustaz datang. Kalau kata buat ayat, ustaz datang. Faham? Faham atau tak faham? Faham? Fahamlah kalau kat sekolah tu ustaz datang. Berterabur semua lari dekat meja masing-masing. Maknanya ayat itu sudah difahami. Tambahlah. Maknanya dia fa'il ni kan, okey saya ulang baliklah. Dia perbuatan kan ada 2 jenis. Ada perbuatan yang perlu pada objek, ada perbuatan yang tak perlu pada objek, maf'ulun bih. Saya ulang balik, perbuatan yang macam mana yang tak perlu pada maf'ulun bih? Perbuatan yang kalau buat semua bergerak, tak perlu pada maf'ulun bih, mangsa. Kalau bergerak, kalau buat tu semua tubuh bergerak. Contohnya apa? Berjalan. Dia tak perlu kepada objek yang nak dijalankan, tak perlu. Ali buat apa tu? Dia berjalan-jalan. Tak faham, ayat itu sudah difahami. Bangun. Ali telah bangun. Ali dah bangun belum? Ali dah bangun. Faham? Bangun semua kan? Ke bangun tangan je? Kalau tangan aja tak panggil bangun, dipanggil angkat. Baik. Kalau berenang sama je. Dia tengah apa? Dia tengah berenang. Okey, tak perlu pada maf'ulun bih. Macam datanglah. Bila datang semua bergerak, tak perlu pada maf'ulun bih. Kalau perbuatan yang melibatkan sebahagian anggota tubuh badan, contohnya tangan, kaki, tangan buat apa? Menulis, mesti ada maf'ulun bih, benda yang ditulis. Pegang, mesti ada maf'ulun bih, benda yang dipegang. Lihat, mata, tengok, mesti ada benda yang dilihat. Mesti ada mesti ada kalau kaki mesti ada yang disepak. Okey, kalau sepak dan sebagainya lah. Okey, jadi dalam ayat yang ketiga tadi, ja'al ustazu itu sudah difahami. Kalau tak ada ghadiban pun faham. Maknanya memang ustaz tu datang. Cuma kita tambah apa ghadiban ni untuk menerangkan keadaan dia datang macam mana. Dia datang tu tersengih-sengih ke, datang tengok muka marah ke, datang kelang kabut ke, tergesa-gesa ke. Maka itu adalah tajuk tambahan. Dan di sini dia adalah hal. Boleh? Okey. Skip tajuk ni, bukan saya tak nak bincang terus, tapi sebab kita dah pernah belajar, saya nak utamakan tajuk yang belum belajar. Muka surat 201, maf'ulun mutlaq. Dah pernah belajar ataupun tak pernah? Tak pernah dengar maf'ulun mutlaq ni. Dalam buat nota dalam buku lama, rujuk muka surat 186. Buku merah. Rujuk muka surat 186. Buku merah. Nak belajar ke tidak? Tapi dah lama tak mengulang kaji. Tak apa. Okey. Sebab satu, kita belajar buku lain dulu. Saya bincang panjang lebar tu dalam buku lain. Tengok buku ni bersih je, macam tak belajar Saya dah pernah belajar tajuk ni. Tak apa, tak apa. Buat nota tambahan ni, kalau nak mudah faham, maf'ulun mutlaq ni, tadi kalau hal menerangkan isim, hal ni nak menerangkan fa'il, perbuatan.
Buat nota tambahan kat mana-mana lah. Kat atas, bawah, kiri, kanan. Kalau tadi hal tadi menerangkan apa saya bagi tadi? Menerangkan isim kan? Maf'ulun mutlak ni memang ada takrif dia kat tengah tu. Tapi kita buat nota lain untuk memudahkan ingat. Menerangkan fi'il. Perbuatan. Maf'ulun mutlak ni apa dia? Menerangkan perbuatan. Menerangkan perbuatan. Contoh dia macam apa? Makan tadilah. Ali makan nasi. Ali makan nasi dalam keadaan kelaparan. Siapa yang lapar? Lapar tu menerangkan apa? Makan tu yang lapar. Ali makan nasi dalam keadaan kelaparan. Siapa yang lapar? Lapar ni menerangkan siapa ni? Dia menerangkan isim ke fi'il? Tak, dia menerangkan makan ke Ali? Ali ni isim ke fi'il? Yang ini jadi dia menerangkan isim. Yang menerangkan isim ni nama dia apa? Hal. Okey. Dia makan macam mana? Gelojoh. Gelojoh ni menerangkan apa? Ali ke dia makan tu gelojoh? Yang inilah maf'ulun mutlak. Faham? Dia menerangkan fi'il itu. Contoh lain selain makan, dia makan gelojoh, lagi makan main-main. Ali makan nasi dalam kelaparan, tapi dia main-main makan. Makan, betul, baling, makan, buat benda lain, makan macam budak-budak. Kan kalau budak-budak kan makan macam mana? Masa makan tu lah dia nak lari. Masa makan tu lah dia nak buat benda lain. Okey? Baik, jadi gelojoh itu menerangkan siapa? Ali makan, maka yang ini adalah maf'ulun mutlak, nak menerangkan makan. Kalau saya tukar gelojoh kepada apa? Ali makan nasi dalam keadaan kelaparan dan ketika itu dia makan dengan laju. Menerangkan Ali ke menerangkan makan tu laju? Sama juga, tu maf'ulun mutlak. Okey, kalau kita tukar makan kepada lari. Ali lari laju. Laju tu siapa? Menerangkan lari tu ke menerangkan Ali? Apa yang laju? Lari. Dia adalah maf'ulun mutlak. Okey? Contoh lain. Apa contoh lain? Ali belajar bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh tu menerangkan Ali ke menerangkan dia belajar tu? Belajar kan? Maka bersungguh-sungguh itu adalah maf'ulun mutlak. Faham? Ini saya nak bagi mudah faham. Beza di antara hal dengan maf'ulun mutlak. Kalau hal dia menerangkan isim, kalau maf'ulun mutlak ni biasanya dia menerangkan perbuatan. Bacalah Quran. Tengok contoh dalam maf'ulun mutlak tu. Tengok contoh waratil Quran tartila 201 tadi. Tengok contoh yang sebelah kiri, ratilil Quran tartila. Bacalah oleh engkau Al-Quran. Ratil, bacalah oleh engkau Al-Quran lah. Tartilah dengan tartil ataupun sebenar-benar bacaan. Tartil itu menerangkan engkau ke menerangkan bacaan? Jadi tartil itu adalah maf'ulun mutlak. Betul? Boleh Okey, nanti takrif dia tu nantilah waktu lain kita akan tengok.
Ayat sebelah, wajahiduhum bihi jihadan kabira. Wa dan jahid, perangilah oleh engkau. Jahid, perangilah oleh engkau, hum mereka, bihi dengannya. Bihi dengannya. Jihad dan kabira, perang yang besar. Jihad dan kabira, perang yang besar. Okey, maf'ulul mutlak dia dekat jihad dan perang. Perang ni menerangkan keadaan engkau ke menerangkan perang tu sendiri? Perangilah oleh engkau akan mereka perang yang besar. Perang kecil ke? Yelah, bila sebut perang ni kan ada perang ada perang yang betul-betul perang biasa saja ataupun perang yang besar ni maksudnya all out lah. Gunakan semua kekuatan yang ada untuk berperang. Ada kadang-kadang sebahagian peperangan mereka tak gunakan kekuatan sepenuhnya untuk berperang. Okey. Antara perang dalam Islam yang menggunakan kekuatan tenaga ke semua tentera Islam yang banyak menggunakan tenaga ialah perang apa? Badar. Perang Badar tak guna semua kekuatan. Sebab perang Badar ada berapa orang sahabat? 313, dan tujuan mereka bukan pergi perang sebenarnya. Sebenarnya perang Badar ni tujuannya untuk menghalang kafilah pimpinan Abu Sufyan. Itu tujuan dia. Tiba-tiba mereka terpaksa berperang. Antara perang yang keluar yang semua Hunain ramai, antaranya perang Tabuk. Perang Tabuk yang mana Nabi tak pernah, strategi Nabi bila nak pergi perang, dia tidak akan pernah bagi tahu kita akan berhenti kat mana, kita akan checkpoint kat mana, kita berkhemah, dia tak akan bagi tahu. Okey? Kecuali dalam perang Tabuk. Itu strategi Nabi lah supaya benda tu tak sampai kepada pihak musuh. Tapi perang Tabuk, Nabi kata kita akan pergi ke Tabuk dan kita perlukan belanja dan kekuatan dan persediaan yang rapi lah. Maka sebab itulah, sebab jauh Nabi beritahu. Okey, baik. Jadi jihad dan kabira, perang yang besar ini menerangkan engkau ke menerangkan perangilah orang kafir tadi dengan perang yang besar. Perang, kalau bahasa Melayu dia, perangilah orang kafir ini sepenuh tenaga kamu. Sepenuh tenaga kamu ni menerangkan perang ke menerangkan kamu? Perang tadi menerangkan keadaan perang tu macam mana, kena perang sepenuh tenaga yang ada. Boleh? Maka jihad dan itu adalah maf'ulun mutlak. Okey, nanti kita ambil waktu lain untuk ulang kaji, insya-Allah. Sebab saya berniat untuk masuk tajuk maf'ulun li ajlih dulu. Sebab tajuk ni memang kita tak pernah belajar, tak ada dalam buku merah. Okay, tajuk maf'ulun mutlak dengan tajuk hal ni, insya-Allah kalau jumpa dalam ayat dalam surah Al-Fil, saya akan ulang balik detail, insya-Allah. Hari ini saya dahulukan tajuk yang memang tuan-tuan belum pernah belajar. Maf'ulun li ajlih 203. Okey. Tolong baca takrifnya. 203. Isim mansub berbaring atas yang menerangkan sebab dilakukan perbuatan atau alasan. Tolong highlight dekat dua kalimah ni. Sebab dengan alasan. Sebab alasan. Walaupun dah di-highlightkan di situ, tapi tambah lagi nak bagi terus ingat ataupun kita terus fokus. Maf'ulun li ajli tu apa dia? Tu, sebab ataupun alasan. Kenapa buat? Maksudnya tandakanlah apa-apa tanda nak garis ke, nak buat bracket ke, tak kisahlah. Okey, tolong tandakan dekat dua kalimah sebab ataupun alasan. Baik, kalau dekat sekolah, bila guru masuk, ustaz masuk, cikgu masuk, budak-budak buat apa? Pelajar-pelajar buat apa? Kenapa dia berdiri?
Pelajar-pelajar berdiri kerana hormat gurunya, maka berdiri itu adalah hormat itu adalah maf'ulun li ajli. Sebab kenapa dia berdiri. Okey? Kalau makan tadi, kenapa Ali makan? Oh. Jadi kalau kita kata bahasa Melayu ni kita tak boleh samakan sebiji macam bahasa Arab. Kita kena tambah kerana ataupun dalam keadaan. Okey, baik. Contohnya belajarlah. Tuan-tuan dan puan, kenapa belajar? Kenapa belajar bahasa Arab? Ya? Nak faham Al-Quran, maka faham Al-Quran itu adalah maf'ulun li ajli. Kenapa baca Quran? Kenapa baca Quran? Perintah Allah. Perintah Allah itu adalah maf'ulun li ajli. Okey, kenapa buat baik pada orang? Perintah Allah juga. Kenapa Allah turunkan Al-Quran? Panduan itu adalah maf'ulun li ajli. Kerana nak memberikan alasan. Kalau saya buat contoh ayat lain, Ali pukul Ahmad. Ali pukul Ahmad. Okey? Ali pukul Ahmad dengan kuat. Kuat tu menerangkan Ali ke menerangkan Ali pukul Ahmad dengan kuat. Kuat itu menerangkan Ali ke menerangkan pukul tadi. Jadi kuat itu adalah maf'ulun mutlak. Okey? Baik. Dipukul tu kenapa dipukul Ali? Kenapa Ali pukul Ahmad? Ya? Sebab dia nakal. Tak kisahlah sebab dia nakal ke, sebab dia melanggar peraturan ke, sebab dia bergaduh ke, apa ke, tak kisahlah. Maka itu adalah apa? Maf'ulun li ajli. Boleh? Okey, tengok contoh pertama. Ji'tu lil hafli. Ji'tu, aku telah datang. Ji'tu, aku telah datang. Jumpa tak contoh dia? Ji'tu, aku telah datang lil hafli, kenduri. Al hafli, kenduri. Kenapa datang kenduri? Ikraman, kerana memuliakan. Ikraman, kerana memuliakan. Laka, engkau. Laka, engkau. Tujuan kita pergi kenduri ni satu ialah sebab kita nak memenuhi jemputan lah. Dan tujuan utama di sebalik memenuhi jemputan itu sebagai nak menghormati penjemput, tuan rumah. Salah satu tanda kita menghormati jemputan dia, kita datang lah. Kalau tidak, kalau kita tak datang, seolah-olah macam kita tidak mengambil berat, tidak hormat. Mana maf'ulun li ajlih? Ikraman. Cuba bandingkan kalimah ikraman dengan ta'rif di atas, menepati tak syarat-syarat nak jadi maf'ulun li ajlih. Yang pertama, dia isim. Ikraman isim kah? Ada tanwin. Yang kedua, isim tersebut baris atas dan menerangkan sebab kenapa dia pergi kenduri. Ini ayat Arab ya. Orang Arab sebut aku datang kenduri. Semula ji'tu, aku telah datang lil hafli, kenduri. Ikraman, kerana memuliakan. Laka, engkau. Ji'tu, aku telah datang lil hafli, kenduri. Ikraman, kerana memuliakan. Laka, engkau. Orang Arab sebut aku datang kenduri. Orang Melayu, saya pergi kenduri ke saya datang kenduri? Pergi. Ya. Nak pergi mana ni? Mana? Pergi kenduri. Ke mana? Datang kenduri. Tak, kita orang Melayu sebut pergi kenduri kan? Ya, tapi orang Arab dia cakap lain.
Orang Arab dia bukan sebut datang. Dia tak sebut pergi, tapi dia sebut datang. Kalau kita jalan-jalan kat shopping complex, suami pergi tempat lain, isteri pergi tempat lain, lepas tu cari suami kontak isteri. Isteri kat mana? Ayang ada kat mana? Saya ada kat mana? Okey, dekat hujung. Okey, tak apalah, saya pergi dekat kamu ke saya datang dekat kamu? Melayu. Saya pergi dekat kamu ke saya datang dekat kamu? Kalau orang Arab dia tak sebut pergi, orang Arab sebut datang. Ana atika. Saya datang kepada engkau. Mungkin orang Melayu pun sebut saya datang ni. Ikutlah. Baik, mungkin ada tempat yang akan sama, mungkin ada tempat yang tak sama lah. Setiap bahasa dia tak sama penggunaan. Baik. Jadi yang penting ikraman di sini dia adalah apa? Maf'ulun ajli. Menerangkan sebab kenapa dia bagi duri. Yang sebelah tu li ikramika tu biarkan dulu. Baik, ayat yang kedua, zurtuka. Zurtuka, aku telah menziarahi engkau. Zurtu, aku telah menziarahi ka engkau. Zurtu, aku telah menziarahi ka engkau. Kenapa ziarah? Mahabbah. Apa makna mahabbah? Dalam bahasa Melayu ada tak mahabbah? Mahabbah tak ada, muhibbah aja ada kan? Muhibbah. Ke tak ada muhibbah? Okey, tak apa. Mahabbatain mana dengar? Mahabbatain tu apa? Kalau satu muslimah, kalau dua muslimatani, muslimataini, mu'minah, mu'minatani, mu'minataini, mahabbah, mahabbatani, mahabbataini, mahabbatin. Mahabbatin itu adalah dua kasih sayang. Maknanya bahasa Urdu, bahasa Urdu. Yalah, kalau tengok Hindustan tu dia cakap bahasa apa? Bahasa Urdu. Urdu jantehe. Bahasa Urdu. Okey, bahasa Urdu antara bahasa yang banyak guna bahasa Arab. Dan tulisan dia, huruf yang dia guna pakai adalah huruf Arab. Dia tidak ada huruf macam bahasa Bangladesh, dia ada huruf dia. Tamil dia ada huruf dia. Tapi bahasa Urdu dia meminjam huruf Arab. Alif, waw, ya, cuma dia ada tambah ca, pa dan macam Melayu lah. Tulisan Jawi ada nya, pa, va dan sebagainya. Itu dalam bahasa Urdu. Okey. Jadi kalau kita tengok tulisan tu kita boleh baca, tapi tak tahulah spelling dia betul ataupun tidak. Sebab dia orang pun cara menyebut dia ada, dia lebih banyak apa kita panggil diftong, cara sebut tu. Ca ke, ce ke, ci ke, ci ke, ji. Okey, baik. Kenapa aku ziarah engkau? Mahabbah, kerana suka. Adabika. Apa makna adab? Budi pekerti engkau. Adabika, kalau nak terjemah kerana suka adab engkau ni macam tak berapa faham bahasa Melayu. Jadi kita terjemahlah adab ini ialah apa? Budi pekerti engkau. Kadang-kadang kita pergi ziarah orang ni, kadang-kadang kan kita ni kalau nak pergi ziarah rumah orang macam mana? Kawan-kawan ke, adik-beradik ke, saudara mara ke, selalu kita suka pergi rumah mana? Rumah siapa yang kita selalu pergi? Kalau raya-raya lah. Kalau raya selalu pergi semua Okey, selalu kalau macam ada masa kosong nak buat apa ni, kita pergilah rumah. Selalu kita nak pergi rumah yang mana? Kalau kita pernah pergi sekali rumah tu, datang kat depan, datang kat rumah dia, layan tak layan je, macam tak suka je datang. Datang lagi tak lepas tu? Tak datang lah. Okey. Jadi kalau kita datang, tuan rumah tu meraihkan, nampak dia seronok, gembira, maka datang lagi ke? Ya, jadi kadang-kadang orang ziarah tujuan utama dia ni sebab ni. Sebab suka dengan apa? Budi pekerti. Itu yang penting. Kalau kadang-kadang hidangnya apa? Air kopi, biskut kosong je. Tapi sebab layanan dia sembang dan sebagainya menyebabkan kita suka pergi. Okey?
Jadi mana maf'ulun li ajlih? Yang mana satu? Kenapa aku ziarah engkau? Kerana suka. Jadi mana dia maf'ulun li ajlih? Mahabbata. Mahabbata berarti apa? Atas, kan? Dia tidak mensyaratkan tanwin pun di dalam ta'rifnya di atas. Dia ditulis apa? Isim mansub, iaitu isim yang berbaris atas dan tidak disyaratkan kena tanwin. Yang penting baris atas. Dia baris satu ke, baris dua ke, tak apa. Itu nombor dua. Okey, yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga ni saya tak berapa nak faham sangat contoh je ni. Ni sama ada dia contoh betul ke ataupun tersilap taib ke, wallahu alam. Tapi kalau nak terjemahkan begini La aqudu, aku tidak akan duduk. La aq'udu, aku tidak akan duduk. Kaslan, kerana malas. Kaslan, kerana malas. Aku tidak akan duduk kerana malas. Faham? Selalunya orang malas nak duduk ke malas nak berdiri? Kan? Tu yang saya tak berapa faham. Ini sama ada, tak apalah saya terjemah je lah. Sama ada ini ada kesalahan ataupun macam mana, saya tak pasti. Tapi nampak macam ayat ni agak sedikit pelik lah. Okey, kenapa tak nak duduk ni? Malas lah. Pelik lah. Orang selalu malas nak berdiri. Dia malas nak duduk. Mungkin situasi dia macam ni. Tempat tu tak berapa bersih. Duduklah. Tak nak lah duduk. Kenapa tak duduk? Malas lah. Mungkin dia tak nak lama-lama dan sebagainya lah. Okey, jadi mana maf'ulul mutlak? Kalau tengok contoh yang ketiga. Kaslan. Baris atas. Dan menerangkan sebab dia tak nak duduk tadi. Okey, tapi macam saya dah sebut tadi, contoh ini macam tak berapa saya nak faham sangat. Okey. Baik. Budi pekerti. Maf'ulun li ajlih, syarat dia mesti isim baris atas. Suka, jangan terjemah sayang. Kalau sayang nanti tak faham. Aku ziarah engkau kerana sayang. Jadi orang Melayu ni bahaya, perkataan kalimah sayang ni, bahasa Melayu ni bahaya. Orang Melayu dia faham lain. Dalam bahasa Arab sama je. Sayang seorang ayah kepada anak dia sebut hub ataupun mahabbah. Hamba dengan Tuhan panggil mahabbah juga, hub juga. Suami isteri hub, adik-beradik hub. Tapi kita orang Melayu tak boleh gunakan sayang ni, tak boleh guna sebarang, nanti jadi salah faham. Aku jumpa hang ni sebab aku sayang kat hang ni. Boleh lah kalau kita rapat tapi kalau sebarang tersilap sebut nanti kan boleh disalah faham. Okey, kenapa ziarah? Kerana suka. Suka apa? Belakang tu hanya nak melengkapkan makna suka tadi. Suka apa? Suka budi pekerti. Boleh je tukar kat belakang tu. Suka apa? Suka masakan kau. Aku ziarahlah kau ni sebab kau masak sedap. Contoh. Maka itu juga adalah maf'ulun li ajli. Boleh? Kita ambil satu contoh ayat Al-Quran. Yang pertama, yang di bawah. Tengok contoh yang sebelah kiri. Wa nazzalna. Tengok contoh ayat Al-Quran bawah. Sebelah kiri. Wa nazzalna, dan kami telah turunkan. Wa nazzalna, dan kami telah turunkan. Wa nazzalna, dan kami telah turunkan. Alaika, ke atas engkau. Alaika, ke atas engkau dalam kurungan Muhammad, Nabi Muhammad. Ke atas engkau. Al-kitabah. Al-kitabah Al-Quran. Dan kami telah turunkan alaika, ke atas engkau dalam kurungan Nabi Muhammad, Al-kitabah Al-Quran. Kenapa turunkan Al-Quran? Tibyanan
likulli syai'. Tibyanan sebagai penjelas, penerang. Sebagai penerang ataupun penjelas likulli syai', setiap sesuatu. Kenapa Allah turunkan Al-Quran? Sebagai penjelasan, untuk menjelaskan, menerangkan setiap sesuatu, permasalahan. Okey, jadi mana maf'ulun li ajlih? Kenapa Allah turunkan Al-Quran? Kenapa kami turunkan Al-Quran? Kenapa kami turunkan Al-Quran ke atas Nabi Muhammad, ke atas engkau wahai Muhammad? Kenapa? Jadi dah ditanda dah tu kan dalam buku. Ada tanda tak? Ada kan? Itu dialah maf'ulun li ajli. Semula wa nazzalna dan kami telah turunkan alaika ke atas engkau Al-Quran lah. Al-Kitab Al-Quran tibyanan sebagai penjelas ataupun penerang likulli syai', setiap sesuatu. Maka maf'ulun li ajlih mana? Tibyanan. Okey. Ambil satu contoh lagi, 204. Saya pilih-pilih contoh ni ialah kenapa? Tujuan saya pilih-pilih contoh ni, saya pilih contoh yang lebih mudah untuk dibincangkan. Kalau ambil contoh lain ni nanti nak sampai kepada penerangan tu dia jadi jauh. Sebab bahasa Arab ni kadang-kadang dia ada contoh yang dia cakap sekali senang faham. Ada contoh yang kalau nak cerita tu saya kena pusing jauh. Okey, jadi saya pilih contoh yang senang cerita. Muka surat 204 ayat Al-Quran yang pertama kanan atas. Ya ja'aluna, mereka telah menjadikan ataupun memasukkan. Ya ja'aluna, mereka menjadikan ataupun memasukkan asabi'ahum, jari jemari mereka. Asabi'ahum, jari jemari mereka. Fi adhanihim, fi adhanihim, ke dalam telinga-telinga mereka. Fi adhanihim, ke dalam telinga-telinga mereka. Minas sawa'iq, dari as-sawa'iq dalam kurungan mendengar, letak dalam kurungan mendengar, tutup kurungan, as-sawa'iq, suara petir. Min dari, kemudian as-sawa'iq letak dalam kurungan mendengar suara. As-sawa'iq itu suara petir sebenarnya, tapi kita tambah dalam kurungan dari mendengar suara petir. Kenapa mereka masukkan tangan dalam telinga bila mendengar suara petir? Kenapa? Hadzaral maut, kerana takut mati. Hadzara, kerana takut, al-maut, mati. Mana maf'ul li ajlih? Kenapa dia sibuk masukkan tangan dalam telinga? Ialah menghalang bunyi tu sebab dia nanti dia takut mati. Takut nanti suara tu kuat sangat, nanti dia mati. Semula ya ja'aluna, mereka menjadikan. Mereka menjadikan ataupun maksud menjadikan di sini memasukkan. Asabi'ahum, jari jemari mereka. Asabi'ahum, jari jemari mereka.
fi adhanihim, ke dalam telinga-telinga mereka. Fi adhanihim, ke dalam telinga-telinga mereka. Minas sawa'iq, dari dalam kurungan mendengar, tutup kurungan, suara petir. Hadzaral maut, kerana takut al-maut, mati. Kalau kat Malaysia ni normal tapi kalau orang Arab siapa pernah jumpa orang Arab? Siapa ada kawan orang Arab? Ke kahwin dengan orang Arab? Tak ada. Orang Arab ni takut tahu bunyi buruh ni. Sebab kat sana jarang hujan. Negara Arab ni perubahan musim, daripada musim sejuk, musim panas dan sebagainya, masa nak berubah musim bulan 3 ni lah, bulan 3, bulan 2 ataupun bulan 10, 11, masa itulah baru turun hujan. Turun hujan sekali turun dalam 15 minit dah berhenti. Dan tak banyak sangat, setahun dalam 4-5 kali saja. Dan hujan dia pun sekejap je. Dan hujan dia tak sampai macam gitu gelap sampai petir apa semua. Jadi bila duduk Malaysia, datang ke Malaysia, memang isteri saya pun cerita, orang Arab ni kalau dengar petir je sampai tutup-tutup telinga ni. Sebab apa? Dia tak biasa benda tu. Ya. Bagi kita, kenapa kita rasa biasa? Dah memang daripada kecil, dan bunyi petir tu lah duk main kat luar kan. Kan? Main hujan dan sebagainya. Baik. Okay. Jadi kenapa tutup telinga? Kerana takut mati. Dan Allah sebut jari asabi' ni jamak Asabi' ni jamak, bukan satu. Kalau satu isba'. Kenapa Allah sebut mereka masukkan jari jemari dalam telinga? Jari ni 5 boleh masuk dalam telinga. Kalau boleh masuk yang mana? Berapa jari boleh masuk dalam telinga? Satu je. Dan satu ni boleh masuk tenggelam sampai habis? Tak. Tapi kenapa sebut semua? Nak bagi tahu betapa takutnya dia orang. Itulah kita nak menunjukkan betapa dahsyatnya lah. Macam kalau orang kata dalam bahasa Melayu, kita kata apa? Jangan, nanti meletup nanti. Manusia boleh meletup ke? Apa maksud meletup di situ? Marah tu tidak boleh nak dikawal. Maknanya dalam bahasa Melayu kita ada kata-kata kiasan untuk menunjukkan kemarahan. Yang ini tanda kiasan untuk menunjukkan bahawa dia sangat takut masa tu. Seolah-olah kalau satu jari tu boleh masuk, bukan satu jari, kalau 5 jari ni boleh dimasukkan, disumbat dalam telinga, masuk 5 sekali. Nak menunjukkan betapa takutnya mereka pada hari itu bila mendengar suara guru petir. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung semula. Surah Al-Fil. Penerangan tentang surah Al-Fil. Surah Al-Fil ini merupakan surah apa? Makkiyah. Betul kita belum masuk lagi surah Al-Fil? Baik, dan secara ringkasnya menceritakan tentang apa? Tentang tentera bergajah Abrahah. Okey, Abrahah ini dia orang mana? Habsyah, Ethiopia. Dia asal daripada Habsyah. Macam mana dia boleh ada dekat Yaman? Ya. Bila kita membincangkan surah Al-Fil, kita membincangkan tentang Abrahah. Dia berkait rapat dengan kisah Ashabul Ukhdud yang disebut dalam surah Al-Buruj ayat 4. Kisah siapa? Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud yang disebut dalam surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ayat keempat.
Was-sama', a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Ayat kedua. Wasyahidin wa mashhud. Ayat 3. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Sampai habis. Ashabul ukhdud ini apa kisahnya? Siapa pernah dengar? Ashabul ukhdud. Kisah apa tu? Ya? Kanak-kanak yang nak dibunuh. Panjang ceritanya ni. Nak cerita ke tak ya? Pendek kan? Ringkaskan kisah di mana Raja Yaman yang terakhir nama dia Zunuwas. Zunuwas Raja Yaman yang bukan Raja Yaman yang terakhir, Raja Himyar. Ada satu kabilah Arab yang duduk di Yaman, nama kabilah itu kabilah Himyar. Dia adalah raja yang terakhir. Dia ni musyrik. Musyrik maksudnya dia tidak beriman. Ini kisah sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi dibangkitkan. Jadi dia telah melantik, dia ada seorang ahli sihir, yang mana ahli sihir dia dah tua. Maka dia pun nak cari seorang pengganti yang boleh menggantikan dia. Dia telah minta supaya raja tolong carikan seorang budak yang cerdik. Maka raja telah jumpa seorang budak yang cerdik dan telah dia hantar, ditugaskan untuk belajar dengan dia setiap hari. Dalam perjalanan dia nak pergi belajar dengan ahli sihir ni, dia telah bertemu dengan satu orang yang alim, yang beriman, yang mana masa itu sebelum kedatangan Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir sebelum sebelum Nabi Muhammad, Nabi apa? Nabi Isa. Nabi Isa, maka yang mengikut Nabi Isa, mengikut syariat Nabi Isa ialah mereka digelar sebagai Nasrani. Okey, orang Nasrani. Dan Najasyi ni, nanti Najasyi saya cerita nanti kemudian. Okey, kemudian dia telah dalam perjalanan dia belajar, terjumpa dengan satu orang alim yang dia ni beragama Nasrani, dan dia telah mengajak, dia cakap kat budak ni, kamu nak belajar tak dengan aku? Dia tanya, kamu nak pergi mana? Nak belajar dengan tukang sihir. Okey, kamu tak belajar dengan aku? Okey, boleh. Nanti lepas ni setiap kali kamu nak pergi, singgah jumpa aku belajar. Nanti bila sampai jumpa dengan tukang sihir tu, kalau ditanya kenapa lewat, cakaplah, ibu, hal-hal di rumah yang menyebabkan aku lewat. Lepas tu nanti balik daripada belajar dengan tukang sihir, kamu belajar lagi, singgah dekat tempat aku ni, belajar dengan aku. Sampai kat rumah, nanti kalau lewat, cakap dekat mak ayah kamu, kalau ditanya kenapa lewat, cakap, ahli sihir ni dia ngajar aku lama sangat, jadi aku balik lewat. Itulah yang berlaku setiap hari. Sampailah dia dah mahir. Dia telah satu hari dia telah lalu di satu kawasan, melihat ada satu binatang, ramai manusia berjalan, berhenti di tepi jalan, tak boleh meneruskan perjalanan sebab mereka kata di depan sana ada satu binatang yang besar yang menghalang laluan. Tidak disebutlah binatang tu apa. Kemudian maka dia pun pergi ke depan dan dia kata, hari inilah saya nak uji ilmu mana yang betul. Maka dia pun telah ambil batu dan dia sebut lebih kurang dengan nama Allah lah, dengan nama Allah. Maka dia telah baling batu kepada binatang tadi, mati binatang tadi. Maka bertambahlah keyakinannya. Maka dia telah menolaklah, ahli sihir punya ajaran tu dia telah ditolak. Dan berita itu telah sampai kepada istana. Maka raja telah panggil. Maka raja pun sangat gembiralah dengan pencapaian dia. Diingatkan sebab dia belajar dengan ahli sihir tadi. Okey, maka dia pun kata, oh baguslah, hebatlah kamu dapat menyelesaikan, dapat bunuh binatang tadi. Maka dia kata apa? Sebenarnya aku bunuh ni bukan dengan ilmu aku, tapi dengan nama Allah, dengan izin Allah. Maka raja ni pun tak puas hatilah sebab dia musyrik dan dia suruh rakyat dia sembah dia. Maka telah orang yang ahli ibadah ni tadi pesan kata pada dia, jangan cerita tentang aku. Tapi sebabkan dia telah diseksa, maka akhirnya dia telah pecah rahsia. Dan akhirnya orang yang beriman tadi, yang ajar dia ni, guru dia yang ajar dia yang beriman ni, telah ditangkap, telah dibunuh. Dan akhirnya raja telah suruh untuk bawa dia ni ke tengah laut, bunuh dia kat dalam laut, baling dalam laut.
campak dalam laut. Sampai kat tengah laut, laut bergelora. Askar jatuh masuk dalam laut, mati. Dia seorang selamat, dia balik ke istana. Dia balik, dia tak lari. Raja pun tanya, kenapa kamu balik? Mana yang lain? Dia orang mati, masuk dalam, dia orang tercampak. Dia kena ikat. Lain semua tercampak masuk dalam laut, dia selamat. Dia balik. Okey, raja pun perintah pengawal yang lain, bawa atas gunung. Tolak dia daripada atas gunung, jatuh ke bawah. Sampai ke atas gunung, gunung bergegar. Dia selamat, yang pengawal semua jatuh ke bawah. Balik ke istana, raja terpelanjat. Maka akhirnya dia kata pada raja, wahai raja, kalau betul kau nak bunuh aku, boleh? Tapi tolong kumpulkan semua rakyat. Maka rakyat telah dikumpulkan. Dan dia kata, okey, bila mereka dah berkumpul, kamu bila nak bunuh aku, nak panah aku, sebut dengan nama Tuhan, bismi rabbi hadzal ghulam. Dengan nama, bismi, dengan nama Rabb, Tuhan, hadzal ghulam, budak ini. Panah. Dan bila panah, kena pada budak tu mati. Dan akhirnya bila dilihat oleh rakyat semua, maka mereka telah beriman. Mengikut agama Nasrani lah masa tu. Okey, baik. Kemudian raja pun marahlah. Maka raja dah tak boleh nak buat apa, dah tak boleh nak. Dia tak boleh nak buat apa dah masa tu, maka dia telah perintahkan supaya ditutup, lockdown. Tutup tempat tu, istilah lockdown ditutup tempat tu, tak boleh keluar, digali parit kiri kanan, jalan utama. Dia buka satu jalan je, satu exit saja. Gali parit kiri kanan, diletakkan api di dalamnya. Kamu nak beriman, kamu masih dengan, kamu nak menyembah raja ke ataupun tidak? Kalau tak, masuk dalam api. Sampailah satu orang ibu membawa bayi dia yang kecil. Dan dia ragu-ragu, dia teragak-agak bawa anak yang kecil. Maka ketika itu anak dia kata, jangan ragu, masuk je dalam api itu. InsyaAllah kita akan selamat. Kita selamat nanti di akhirat. Antara bayi yang bercakap ketika di dalam kandungannya ialah bayi dalam kisah Ashabul Ukhdud. Ada 4 orang bayi. Nabi Isa, bayi dalam kisah Ashabul Ukhdud, lagi 2 saya tak ingat. Nanti kalau saya ingat, saya cerita. Confuse je. Ni apa? Suspend aja. Baik. Okey, jadi bilalah dalam ramai-ramai yang terbunuh ni ada seorang yang terlepas, dia telah minta bantuan daripada Syam. Yaman kat bawah Yaman kat bawah, dia naik ke atas Syam. Kita bincang minggu lepas Dia minta pertolongan dekat Syam yang beragama Nasrani. Syam minta bantuan daripada Ethiopia. Ni 2 benua yang berbeza, bukan benua, dia 2 tempat yang berbeza. Ini Semenanjung Arab. Ini benua Afrika. Ethiopia kat sini. Ini Laut Merah. Ni atas ni Mediterranean. Ni Mesir, Sudan. Dia ni berlaku ni kat Yaman, kat bawah ni diminta tolong dekat Syam atas ni. Kemudian Syam hantar utusan untuk minta tolong daripada Raja An-Najashi. Kena ingat orang kulit hitam dulu dia adalah ketua yang memerintah, raja. Tapi datang orang putih, dia tak menterbalikkan sejarah. Akhirnya mereka ni dijadikan hamba. Sebenarnya mereka raja. Penghijrahan Islam yang pertama ke mana? Penghijrahan Islam yang pertama bukan ke Madinah. Mereka pergi lari ke mana? Minta perlindungan suaka politik daripada siapa? Raja An-Najashi yang beragama Nasrani. Okey, jadi dia hantarlah Abrahah dengan seorang lagi. Hantar Abrahah dengan kawan dia, 2 orang, gubernur pergi ke Yaman. Dan bila datang ke Yaman, maka dia telah binasakan. Dia telah menghancurkan kerajaan raja yang musyrik tadi. Dan raja tadi lari di dalam perjalanan, dia lari di laut, dia mati, tenggelam dalam laut. Maka jadilah dia raja di... Masa tu belum jadi raja lagi. Ada 2 orang ni. 2 orang ni bergaduh. Akhirnya Abraham menang. Maka dialah yang jadi gubernur di Yaman. Wallahu a'lam. Okey. Lepas tu, kenapa dia nak pergi serang Mekah pula? Okey. Bila berita seorang kena bunuh, gubernur seorang kena bunuh sampai kepada Raja Ethiopia masa tu dia marah, maka akhirnya dia telah hantar, Abraham ni telah hantar hadiah dan minta maaf permohonan maaf kepada Raja Ethiopia. Akhirnya Raja Ethiopia berkenan untuk memaafkan dia dan dilantik jadi gubernur. Maka tanda dia bersyukur, dia telah bina satu gereja yang besar dan akhirnya diminta supaya orang Arab datang semua ke situ, dipaksa. Dan akhirnya orang Arab tak nak, orang Arab tetap pergi ke Kaabah.
dan berlaku satu peristiwa, satu malam orang Arab dah tak puas hati sangat. Ada seorang Arab ni dia pergi menyusup masuk, pergi dekat gereja dia pada waktu malam, dia pergi buang air besar, dia pergi lumur dinding gereja tersebut dengan najis dan dia lari. Dan bila Abraha tahu maka dia pun geram, yang itulah dia pergi dengan bala tentera dia untuk menghapuskan Kaabah. Okey, on the way dia nak pergi tu ada orang halang tak? Tak ada. Burung ababil. Itu dah sampai kat Mekah ni. Tak, sebelum dia sampai ke Mekah tu. Ada tak berani kabilah-kabilah yang bersatu padu untuk menahan kemarahan? Ada beberapa kabilah yang membujur lalu melintang patah. Sebab dia bawa gajah sekali dengan dia. Okey? Tapi akhirnya dia telah berkemah, dia telah buat camp dekat dengan Mekah. Sampai dekat Taif, penduduk Taif memang bagi laluan dah tahu dah. Sebelum ni yang menghalang semua kalah. Dan dibawa orang ketua-ketua kabilah yang cuba menentang dia, menghalang dia ni, dibawa sekali untuk tunjukkan bagaimana dia nak hancurkan Kaabah. Tapi akhirnya dia kalah, dia telah diminasakan oleh burung. Burung apa? Oh, burung tu nama dia Ababil. Ya. Okey. Itu semua banyak. Berapa ekor gajah ni? Gajahnya ada berapa? Banyaklah ya. Tentera bergajah. Maknanya setiap seorang tentera tu naik gajah. Ya. Kita tengok nanti gajah dia banyak ke ataupun macam mana. Kita masuk nanti bila sampai sini kita akan tahulah berapakah bilangan gajah. Dan saya akan sebut tafsirannya, insya-Allah. Kita masuk sikit dulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adakah ini adalah haraf apa ni soalan istifham. Betul ke? Cuba cek dalam istifham. Tengok ping A. Jumpa tak dekat baris yang ketiga? Jumpa? Okey. Tapi istifham ni isim ke haraf? Di bawah tajuk isim popular kan? Ping A kan? Kenapa saya tulis haraf istifham? Okey, bila kita sebut istifham, dia adalah isim, tapi ada dua je yang dia itu adalah haraf. Bila sebut istifham, kesemua istifham itu adalah isim kecuali apa? Dengan hal adalah haraf. Dengan hal kat dalam diagram tu ada disebut sebelah-sebelah kan? Ada jumpa tak? Dalam istifham, tengok baris yang ketiga. Ada jumpa tak? Dengan hal. Ping A. Ada kan? Sebelah-sebelah je. Jadi tolong buat nota tambahan sikit ya dekat situ. Dengan hal ni adalah haraf. Dengan hal adalah apa? Haraf. Bukan isim. Boleh? Semula dengan hal adalah apa? Haraf. Bukan isim. Kenapa tak diasingkan? Ini dalam ping A. Haraf sepatutnya dalam ping B kan? Kita tak sebab ada dua je, majoritinya isim kan, jadi kita kira senang lah kan? Kita kira sekali lah letak satu tempat, kita tak nak pecahkan banyak-banyak, nanti pening. Okey, baik. Jadi adalah istifham. Tujuan dia, fungsi dia sama je. Istifham ini untuk tanya, cuma dia tu bukan haraf, bukan isim, dia adalah haraf. Okey, kalau kaifa ada tak kaifa dalam istifham? Kaifa isim istifham. Ada kan kaifa?
Okey. Apa makna kaifah? Bagaimana. Nanti saya akan terjemah semula, insya-Allah. Kemudian lam ni sebenarnya kita tertinggal satu. Lam ni adalah haraf, cuba cari ping B. Lam. Ping B. Jazam, jumpa tak? Ada kan? Haraf jazam sebelah kiri. Ping B, ping B. Bukan ping A. Ping B. Haraf jazam sebelah kiri. Ping B. Lam ni. Lam ni. Jumpa tak dalam haraf jazam? La, lam, lamma, li dengan la. Ada kan? Apa makna lam? Lam tidak pernah. Lamma. Saya ulang semula ya. Lam tidak pernah. Lamma belum. Li hendaklah. La janganlah. Lam tidak pernah. Lamma belum. Li hendaklah. La janganlah. Okey? Apa fungsi haraf jazam? Mematikan fi'il mudhari' selepasnya. Maknanya lepasnya kena matilah. Okey? Tara mati ke tak? Tak. Okey, kata mematikan tapi tara ni tak mati pun kan? Tak apalah, nanti kita buat postmortem. Mati ke tak dia ni? Ni tuan-tuan kena melihat dengan mata hati. Tengok dengan mata kasar tak nampak mati. Okey, kena melihat dengan mata hati. Nanti saya akan bukakan hati tersebut. InsyaAllah boleh nampak mati dia tu di mana. Baik. Fa'ala. Fa'ala ni daripada perkataan fi'il. Fi'il ni buat, lakukan, melakukan. Nanti kita terjemah. Ya. Dalam istifham bukan lam, sebutan dia lima. Dalam istifham kat mana? Ada tak? Dalam istifham. Baris yang keberapa? Yang itu bukan lam, itu lima. Lam dia punya macam ni, ejaan dia macam ni. Kat bawah tu dia ada tulis macam ni kan? Ejaan dia ni. Lima, bukan lam. Boleh? Terbalik. Macam ni Kat dalam diagram tu macam ni. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taqulun, kenapa? Limadha, kenapakah? Ini terjemahannya. Lima dengan lima, dia ada dua cara bacaan. Kita baca panjang ataupun pendek. Dalam Al-Quran biasa baca pendek. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lima taquluna, kenapa kamu cakap ma la taf'alun, apa yang kamu tak buat. Cakap tak serupa bikin. Okey, kabura maqtan, besarlah dosa di sisi Allah orang yang cakap apa yang dia tak buat. Okey, Rabb, apa makna Rabb? Engkau dhamir bi haraf ja. Apa fungsi haraf ja? Membaris bawahkan. Ashabi, baris bawah. Ashab, tahu tak siapa boleh terjemahkan apa makna ashab? Ya? Apa makna ashab? Ya? Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi tu maksudnya apa? Kahfi tu gua. Kahfi tu gua putih sebut kaf. Macam mana baca ejaan putih? Kif. Ya, Ashabul Kif. Ashabul Kahfi. Ashab ni maksudnya apa? Ashabul Jannah. Ashabun Nar.
dia boleh disesuaikan, maknanya kalau ashabun nar bukanlah pemilik, dia penghuni lah, kita kena sesuaikan. Ashab ni dia jamak kepada sahib. Sahib, kalau seorang sahib, sahibun, jamak dia ashab, ashabun ataupun sahbun. Sahbun. Apa makna sahib? Ini boleh terjemah sahabat. Kan jamak kepada sahabat itu kita selawat tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya. Boleh wa ashabi, boleh wa sahbihi, boleh. Satu makna dia sahabat, sama ada sahabat biasa ataupun sahabat Nabi lah. Okey, yang kedua, pemilik. Yang ketiga, penghuni. Okey, kalau ashabun nar bukanlah pemilik neraka, tapi penghuni neraka. Jangan silap terjemah pula. Ashabul jannah bukan pemilik syurga, tapi penghuni syurga. Okey, kalau sahibul mal. Apa makna sahibul mal? Mal. Baik, dia kalau macam ni lah. Kalau tuan-tuan apa ada tanah, tapi tanah tu kosong, tak ada usahakan apa-apa. Kemudian ada orang datang kata, ni tanah Tuan Haji ke? Okey, kosong je ni, tak ada buat apa-apa, tak ada nak plan nak buat apa ke? Kalau saya usahakan boleh tak? Okey, kita pun buat pawah dan sebagainya lah. Sistem buat lah 60, 40 ke 70, 30 ke, ikutlah Okey, jadi kena buat agreement dan mesti ada satu pihak yang pertama adalah apa? Tuan tanah, maka dipanggil sahibul mal ataupun sahibul ard. Okey, itu maksud dia, tuan tanah. Yang memiliki tuan ataupun pemilik lah Okey, baik. Okey, ashab ni jamak. Kemudian fil. Fil gajah. Berapa ekor? Fil ni mufrad ke jamak? Malangnya kita tak ada kamus lagi, tak apa. Fil ni adalah mufrad. Jamak dia ialah apa? Afyalun. Apa maksud fil? Gajah. Musailamah Al-Kazzab dibuat satu surah, Al-Fil wa mal-fil uzunuhu tawil unuquhu apa macam-macam lah khurtumuhu tawil lah. Dia pandai-pandai buat surah sendiri. Memandai-mandai Kata gajah, apakah gajah itu? Belalainya panjang, telinganya lebar. Okey. Katak pun ada yang buat surah katak. Itu semua katak. Apakah, tahukah kamu apakah itu katak? Ad-dafadi' mad-dafadi' wa ma adraka mad-dafadi'. Dia nak tukar, dia nak tiru Al-Quran. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah, ditukar kalimah belakang. Memandai-mandai. Baik. Jadi sekarang ni gajahnya ada berapa ekor? Seekor aja. Kan? Allah tak sebut ashabil afyal, Allah sebut ashabil fil. Hari ini yang terbayang di dalam kepala kita tentera bergajah, bahawa setiap seorang tentera itu naik gajah. Tengok balik geografi. Ini Semenanjung Arab ni ada gajah ke? Hutan tak ada, padang pasir je. Mana ada? Kat mana ada gajah paling dekat dengan dia? Afrika, ya betul ada gajah. Kat mana? Kat sini, Utopia. Jadi gajah tu dia datang daripada sini. Dia datang ikut, kalau ikut jalan darat jauh, dia nak pergi naik atas ni sampai Semenanjung Sinai ni, patah balik. Ni nak merentasi, kalau sekarang ni merentasi berapa negara, nak merentasi antara Sudan sendiri, Mesir. Mesir daripada bawah Mesir ni Aswan sampai ke atas ni Kahira 1000 km. Mesir saja. Jadi kalau bawah tu lagi ada Sudan lagi dan sebagainya, nak sampai Ethiopia, berapa jarak dia nak pergi?
Takkan nak hantar 1,000 ekor gajah, macam mana nak hantar banyak-banyak? Okey. Jalan paling dekat kat mana? Ikut laut merah. Tapi kalau nak bawa laut pun boleh bawa banyak sampai 1,000. Tak boleh. Okey, jadi sebab itulah di dalam tafsir disebut bahawa gajahnya hanya seekor saja. Ada riwayat yang kedua kata 1 + 8. Riwayat ketiga 1 + 12. 3 riwayat. Riwayat yang pertama, gajahnya seekor saja. Riwayat yang kedua, 1 seekor Abraha naik, campur ada 8 ekor lagi yang lain. Yang ketiga ada 12, campur seekor jadi 13. Okey. Kita bila sebut tentera bergajah, kita ingat kalau dari segi hukum logik dia memang tak logik lah. Dia orang mana ada apa gajah kat sini, macam mana nak boleh bawa banyak-banyak. Maknanya tentulah gajah ini dibawa daripada, dan memang dalam kitab tafsir disebut bila nak meruntuhkan Kaabah ini, Abraha dia minta bantuan daripada Ethiopia dan gajah ini dihantar daripada sana. Cuma tak disebut di dalam tafsir dihantar melalui jalan darat ataupun laluan laut. Tak disebut. Tak kisahlah ikut jalan darat ataupun laluan laut, dua-dua tu memang susah kalau nak bawa banyak-banyak gajah. Kemudian saya ajar kat kalangan lain, ada yang kata, Ustaz, dihantar tu masa kecil kot Ustaz. Ya, masa kecil kalau dia nak sedang tahun tu juga, macam mana nak tunggu berapa tahun? Okey. Maknanya mustahil lah dihantar yang kecil, mesti dihantar yang besar. Okey. Macam mana? Gajah boleh naik kapal ke? Tak tahulah, mungkin ada teknologi masa tu macam mana dibuat. Pandailah dia orang. Okey. Yang penting, apa yang ramai, tentera tu yang ramai. Gajahnya tak banyak. Okey. Okey, alam. Apa makna alam? Adakah tidak pernah? Adakah tidak pernah? Ataupun boleh terjemah, tidakkah? Adakah tidak pernah ataupun tidakkah? Okey, kemudian Tara, tolong buka muka surat 256. 256. Fi'il madhi ra'a, dia telah melihat. Fi'il mudhari' yara, dia sedang atau akan melihat. Fi'il amar dia ra', maksudnya lihatlah oleh engkau. Jumpa ya. Kita dah jumpa perkataan dalam ra'aita tu kat fi'il madhi. Cuba cari. Dekat fi'il madhi ada tak ra'aita? Dekat fi'il madhi 256. Anta kan? Ra'aita dah pernah jumpa tak sebelum ni? Tak pernah ya? 2 kali kita jumpa. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas, engkau telah melihat. Dalam surah Al-Maun, ara'aita, adakah engkau telah melihat? Okey, jadi ra'aita tu memang banyak dalam Al-Quran. Engkau telah melihat. Tapi yang ini tak ada kaitan dengan ra'aita. Tengok fa'il mudhari'. Cuba tengok yara. Fi'il mudhari' yara. Kita buat exercise fi'il mudhari' ikut saya. Huwa yara. Huma yarayani. Hum yarawna.
Hiya tara. Huma tarayani. Hunna yaraina. Anta tara. Berapa kali jumpa tara? Apa makna tara? Dia ke engkau? Dia boleh dua-dua lah Bila sebut tara ni, dhamir yang terlibat dia lah apa? Ada dua. Sama ada hiya. Tara ni sama ada dhamir dia hiya ataupun anta. Betul? Sebutan dia sama kan? Sebutan dia sama. Kalau hiya tara maksudnya dia perempuan melihat. Kalau anta tara, engkau lelaki melihat. Kalau nak kata apa tengok-tengok, apa lihat-lihat? Apa tengok-tengok? Dalam bahasa Arab. Madza tara-tara. Cakap madza tara je lah, jangan sebut madza tara-tara pula. Nanti orang Arab dengar macam Arab tapi macam bukan Arab. Batu slang dia pun Melayu. Madza tara-tara. Jadi orang Arab sebut madza tara. Dah cukup. Tak boleh. Madza tara-tara. Apa tengok-tengok? Okey. Baik. Madza tu apa? Tara tu engkau tengok. Tengok apa? Kau tengok apa? Okey. Baik. Tak perlu sebut madza tara-tara tapi sebut madza tara. Okey. Di hujungnya ni ada apa ni? Huruf. Dia baris ke tak ni? Nampak macam baris ya? Okey. Saya tulis macam ni. Supaya nampak dia baris ke tak? Tara. Cuba sebut yang ni. Yang ni? Sama kan? Jadi sebenarnya ini adalah alif ni. Hidup ke mati? Mati. Bila tambah lam haraf jazam. Lam haraf jazam. Apa fungsi haraf jazam? Mematikan fi'il mudhari' selepasnya. Dia dah mati ke belum ni? Macam mana nak matikan huruf yang dah mati? Mati berapa kali? Mati sekali saja. Jadi nak mematikan huruf yang dah mati macam mana? Orang Arab buang ni. Yang ini dibuang. Jadilah macam mana? Macam atas. Okey? Semula asalnya ialah apa? Tarak. Ni nampak macam tak mati ni. Saya kena tulis macam ni. Supaya nampak dia punya tanda mati dia. Dia memang dah mati. Sebab huruf sakit ni tak boleh bariskan. Huruf sakit ni kalau dibariskan dia jadi berat. Jadi orang Arab bila nak mematikan huruf yang dah mati, mereka buat apa? Buang. Bila dah buang jadi macam mana? Lam tara. Pendek Okey? Dapat? Jadi ini fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fa'il dia yang sesuai, dia lihat ke engkau lihat? Adakah tidak pernah engkau melihat? Ataupun tidakkah pernah engkau lihat ke dia lihat? Anta ke hiya yang sesuai? Dalam ayat ini yang sesuai ialah anta. Anta ni merujuk kepada Nabi. Allah tanya Nabi adakah tidak pernah tara engkau melihat ataupun memerhati ataupun mengetahui? Tara engkau melihat, memerhati, mengetahui. Sebab kalau kata lihat dengan mata kepala ni tuan-tuan dan puan, Nabi dah lahir ke dalam peristiwa tentera bergajah ni? Nabi dah lahir ke belum masa tu? Belum. Jadi macam mana nak apa maksud dalam Al-Quran bila sebut sesuatu kisah,
Allah tanya, adakah mereka semua tidak pernah melihat? Adakah engkau tidak pernah melihat? Kalaulah cerita yang disebut sebelum itu tidak pernah dilihat dengan mata kepala, maksudnya lihat di situ, maksudnya memerhati ataupun berfikir ataupun mengetahui. Dan saya cerita tadi sebenarnya, tentera Abraha tadi, dia telah sampai ke Taif, orang penduduk Taif tak berani nak buat apa-apa, sampai ke Mekah. Dan gajah yang 8 tadi tu dia ada bawa dia, kalau ikut riwayat yang ada beberapa ekor gajah, setiap gajah itu di lehernya ada diletakkan rantai, diikat, disambung dengan gajah yang lain. Dekat lehernya tu diletakkan kalung rantai, disambung dengan rantai ke leher yang lain, sampai ikut bilangan tadilah, kalau ada 8 tu lah. Kalau ada 12 tu ada rantai. Dia punya plan dia macam mana? Agak-agak plan dia macam mana dia nak hancurkan Kaabah tu? Ini Kaabah. Gajah tu lalu je lah bawa rantai tu kat tengah kan. Lalu je lah, pecah lah Kaabah tu. Itulah dia punya plan dia. Okey. Tapi sampai ke tak? Tak sempat sampai. Dan penduduk Mekah masa tu semua pergi buat apa? Lari pergi mana? Semua panjat bukit. Sebab apa? Sebab tak berani nak counter, tak berani dah nak lawan. Dan dia terpaksa minta, dia tengok je lah apa yang akan berlaku. Dan sebelum sampai ke Mekah, sebelum mereka masuk kawasan Mekah, mereka berkhemah di luar Mekah. Abdul Muttalib, datuk Nabi telah datang bertemu dengan Abraha. Bila bertemu, maka adalah translator dia, berlakulah dialog. Ditanya, kenapa tujuan kamu, apa tujuan kamu datang jumpa aku? Maka Abdul Muttalib kata apa? Aku mendapat berita bahawa unta aku telah dirampas oleh tentera kamu. Ada 200 ekor lebih kurang. Okey, tolong pulangkan balik pada aku. Bila diterjemahkan kepada Abraha pun macam sinis lah. Hoi, aku datang ni nak hancurkan Kaabah. Tapi aku ingatkan kamu datang ni nak nego lah, nak berbincang lah tentang tak payah hancurkan Kaabah. Tapi kamu duk cerita pasal hal kamu je, hak milik kamu. Maka apa kata Abdul Muttalib? Adapun aku ini adalah tuan pemilik kepada unta, aku bertanggungjawab terhadap unta tersebut. Itu hak aku. Dan Kaabah itu ada Tuhan, ada tuan yang menjaganya, dia akan menjagalah. Dia akan menjaga, itu adalah dia punya, dia akan jaga. Lebih kurang macam itulah mafhum dia. Dan selepas itulah mereka pergi satu tempat. Apa nama tempat tu saya tak ingat. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, pergi buat umrah, tolong tanya 2 benda pada mutawif. Saya bagi kerja pula. Yelah, kadang-kadang mutawif ni yelah, dia kena upgrade lah diri dia. Janganlah dia ikut je, bawa je kan, tak ada tambah apa-apa nilai. Tolong minta pada mutawif, tolong tunjukkan ustaz, tolong tunjukkan kami yang pertama di manakah tentera Abraha dibinasakan. Yang kedua, tolong tunjukkan di manakah terusan Siti Zubaidah. Kalau dah pernah jumpa, alhamdulillah, maknanya mutawif tu baguslah dia menunjukkan benda-benda tu. Kadang-kadang ada mutawif yang tak tunjuk pun kat mana terusan Siti Zubaidah, ada dekat tepi lereng bukit. Ada sebahagian tempat tu. Kalau mutawif tunjuk, tuan-tuan akan nampak lah. Kalau tak tunjuk, mereka tak tahu. Tak tahu pun itu apa benda. Itu adalah terusan Siti Zubaidah yang dibina isteri kepada Khalifah Ma'mun Ar-Rashid, yang mana dia telah bina itu untuk menjaga supaya jemaah haji tidak mati kehausan. Tapi sekarang terusan tu dia tak guna pakai dah lah. Dan satu lagi, di manakah tentera Abraha dibinasakan? Tolong minta tunjukkan tempatnya. Okey? Baik. Adakah tidak pernah engkau melihat ataupun memerhati ataupun mengetahui kaifa bagaimanakah? Kaifa bagaimanakah? Fa'ala telah melakukan. Fa'ala telah melakukan. Rabbuka, Tuhan engkau. Oleh Tuhan engkau. Telah melakukan Rabbuka, oleh Tuhan engkau. Bi ashabil fil.
Pemilik gajah. Kalau kita terjemah pemilik gajah, seolah-olah macam nanti gajah tu ada banyak pula. Ya? Pasukan bergajah. Kalau pasukan bergajah, semua pasukan tu ada gajah. Tentera bergajah pun sama. Okey, saya kena pinjam Taksir bin Rahman, terjemahannya begini. Adakah tidak pernah engkau melihat, merhati ataupun mengetahui kaifa bagaimanakah fa'ala telah melakukan Rabbuka oleh Tuhan engkau bi ashabil fil terhadap ashabi angkatan tentera. Kita tak boleh terjemah ikut makna asal lah kat sini, tak boleh nak terjemah pemilik penghuni, tak sesuai dah. Angkatan tentera dalam kurungan yang dipimpin oleh pembawa. Ashab angkatan tentera kemudian letak dalam kurungan yang dipimpin oleh pembawa, tutup kurungan. Ashab angkatan tentera kemudian buat dalam kurungan yang dipimpin oleh pembawa, tutup kurungan, al-fil, gajah. Angkatan tentera itu dipimpin oleh seorang yang mana seorang tu yang bawa gajah. Jadi gajahnya berapa ekor? Jadi siapa yang tak belajar bahasa Arab, diingatkan semua naik gajah. Kalau semua naik gajah, Allah akan gunakan ayat bi ashabil afyal. Jangan memandai-mandai pula tukar lepas ni. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil afyal, tak ada. Kalau sebut ashab itu memang jamak. Kan? Ashab ni mufrad ke jamak? Jamak. Yang ini mufrad ni maksudnya satu, jamak ni maksudnya ramai. Yang ramai tu tentera tu memang ramai, tapi gajahnya tak banyak. Okey? Sebenarnya ashab tentera, angkatan tentera yang dibawa oleh yang dipimpin oleh pembawa, tutup kurungan, al-fil, gajah. Dan di dalam taksir disebutkan gajah ini ada nama dia. Nama gajah ni apa? Nama dia adalah Mahmud. Nama dia Mahmud. Boleh ke buh nama pada binatang? Boleh. Kucing buh nama, boleh? Buh nama apa? Boleh buh nama, tapi elakkan daripada buh nama orang. Jangan buh nama binatang dengan nama orang. Yang ini mungkin zaman sebelum Rasulullah lagi ni. Mahmud ni nama orang enggak? Kan ada orang nama Mahmud kan? Tapi mungkin tak tahulah. Tapi setahu saya lah binatang ni elakkan daripada buh nama orang. Jangan buh nama. Nama siapa? Hamdan. Ingatkan orang rupanya yang datang kucing. Saya tengok dekat media sosial ada seekor kucing agak famous juga lah. Nama dia apa? Hamdan Karipulai. Macam-macam lah tuan punya kucing buh nama. Bukan saya cari ni terbaca Nanti kan ustaz dia kata, ustaz ni apalah searching benda-benda pelik-pelik. Yelah kadang kita baca kan benda tu terkeluar. Nama Hamdan Karipulai. Baik. Ada yang kata Mahmud ini famous. Betul ke? Famous tu dia tu gajah yang besar tu, yang ada taring tu duduk kat mana tu? Dekat ais tu famous. Macam mana nak eja dia? Mahmud. Ni. Ya, ni duduk kat mana ni? Ni tak ada dah Ini Ice Age punya ni Okey, tak puan ni tak betul lah tu. Sebab ada, tapi yang penting gajah dia ni besar lah. Okey, dan nama dia di dalam taksir disebut nama dia adalah Mahmud. Tapi akhirnya gajah, bila sampai kat tempat yang saya sebut tadi tu, ada salah seorang daripada orang Arab bisik kat telinga gajah tu. Dan bila sampai kat tempat tu, gajah tu dia berhenti dan nak pergi ke depan. Bila dipalingkan menuju ke Yaman, dia laju. Bila patah balik ke arah Mekah, dia berhenti. Dipukul pun tak nak berjalan. Begitulah seterusnya sampailah akhirnya Allah telah hantar burung. Burung apa?
nantilah sampai burung ababil, perkataan ababil nanti saya akan ulas sebenarnya apakah nama burung itu. Banyak sangat kisah yang kita dengar daripada kecil semua tak sahih. Okey, yang pertama tak sahih ialah bukan tak sahih, kita salah faham. Cerita tu disampaikan dalam keadaan begitu umum sampai dan terjemahan itu sendiri memberi maksud seolah-olah macam gajah tu banyak, tentera bergajah, angkatan tentera bergajah. Ya, memang kita faham begitu, kita ingatkan angkatan tentera je, gajah pun mesti ramai. Okey, sikit lagi ya. Fa'ala ni fa'il apa? Fa'il tak ada ni, tak ni fa'il madhi. Bila jumpa fa'il kena cari apa? Fa'il, pelaku. Siapa yang melakukan ni terhadap tentera bergajah ni siapa? Mana fa'il dia? Fa'il baris apa? Cara nak cari fa'il ada dua. Yang pertama cari isim baris depan, yang kedua cari dhamir yang tersembunyi. Ada isim baris depan dalam ayat selepas fa'ala ni. Baris depan. Perkataan baris depan. Rab baris depan kan? Kan? Tu fa'il. Kemudian rab ada alif lam dan tanwin. Dia akan jadi mudhaf ka mudhafun ilaih. Ashabi ada alif lam dan tanwin. Kenapa baris bawah ashabi? Ada haraf jar, okey. Ada alif lam dan tanwin. Ada alif lam tanwin mudhaf al-fil mudhafun ilaih. Habis. Adakah tidak pernah engkau melihat, maksudnya memerhati ataupun mengetahui, berfikir, merenung bagaimanakah telah lakukan oleh Tuhanmu terhadap angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa al-fil, gajah. Jadi kalau kita baca sejarah ni kita tahulah sebenarnya banyak sejarah dunia ni dulu berlaku sebaliknya. Maknanya dulu utopia ni adalah satu kuasa besar lah. Kenapa dia tak minta perlindungan dekat atas sana? Padahal kita tahu dekat Baitul Maqdis sebagainya itu adalah kota yang lama. Tapi dia minta perlindungan dekat mana? Dekat utopia. Maknanya, dan pada permulaan Islam pun, orang Islam antara yang berhijrah yang pertama, mereka berhijrah ke mana? Utopia. Sebab nak minta perlindungan kuasa besar masa tu. Okey, tapi sejarah telah dipadamkan. Akhirnya nampak seorang kulit hitam ini adalah hamba. Padahal mereka dulu adalah raja-raja. Wallahu a'lam. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, Allah boleh memberi kerajaan pada siapa yang dikehendaki, boleh tarik kerajaan daripada sesiapa yang dikehendaki. Agak panas ayat ni ya. Okey. Ini tidak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang telah mati. Okey. Ada soalan tak? Ya. Ada juga yang sebut dalam kelas hari Senin, ada yang menyarankan membaca surah ini. COVID-19 ni, ada yang menyarankan untuk baca surah ni. Baca bila? Pas mayang. Ya. Apa reason? Apa kaitan dia? Baik. Saya pernah sebut sebelum ni. Kalau kita nak bincang, senang nak bincang sebenarnya surah Fil lebih kita bila kita belajar, bila baca Quran, kita jumpa surah Fil dulu baru surah Quraisy. Betul? Tapi disebabkan kita belajar daripada belakang, kita jumpa Quraisy dulu baru surah Al-Fil. Sebenarnya apa kaitan di antara surah Quraisy dengan surah Fil? Kedua-dua ini membincangkan tentang apa nikmat kepada bangsa Quraisy. Saya pernah ulas sebelum ini, nikmat ini ada dua bentuk. Yang pertama, nikmat berbentuk menolak musibah, mudarat,
Nikmat ada dua bentuk. Yang nikmat yang utama boleh dikategorikan kepada dua. Satu, nikmat yang berbentuk menolak musibah, mudarat, bala dan sebagainya. Yang kedua, nikmat berbentuk memberi manfaat. Nikmat menolak musibah ini disebut di dalam surah Al-Fil. Allah cerita bagaimana ada bala tentera yang memang orang surrender, tak boleh nak lawan. Maknanya orang Arab masa tu pasrah. Pasal nak tengok je macam mana. Mereka memang dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Tiba-tiba mereka selamat. Itu nikmat ke tak? Nikmat. Ada pasukan tentera nak menyerang, contohnya Malaysia lah, nak diserang. Memang dah siap dah. Semua bala tentera, laut, udara dan sebagainya. On the way, semua hancur. Apa rasa? Itu nikmat yang besar. Nikmat menolak mudarat. Sekarang ni mudarat yang nak datang apa? Tsunami? Tak, sekarang ni, yang ada sekarang ni. Jadi mungkin itulah kot relate dengan apa yang dimaksudkan kena baca surah ni. Wallahu alam, tapi saya tak pernah jumpalah dia punya kelebihan surah Al-Fil ni untuk menolak. Tapi dari segi yang disebutkan dalam taksir itu. Dan surah Quraisy cerita tentang memberi manfaat. Mereka diberikan nikmat apa? Keamanan. Kan? Mereka pergi ke Syam, pergi ke Yaman, mereka dalam keadaan aman. Jarang-jarang mereka dirompak. Mereka selamat. Itu satu nikmat. Okey? Jadi mungkin kenapa disuruh baca surah ini? Sebab nikmat yang berbentuk apa? Menolak bala, musibah, mudarat ni sebut apa-apalah, tak kisahlah kebinasaan, penyakit, perompak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi tak tahulah itukah reasonnya yang disebutkan di dalam ceramah-ceramah. Itu reason kenapa kena baca surah Al-Fil, bukan baca surah lain. Adakah itu reasonnya? Ataupun mungkin ada sebab yang lain. Mungkin ada hadis yang menyokong. Wallahu a'lam. Tapi setakat yang saya sebut, yang saya tahu inilah. Untuk kanser juga. Okey. Wallahu a'lam. Nanti saya boleh cari lagi lah insya-Allah. Okey, cukup setakat itu untuk hari ini. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya ulang, petang ni insya-Allah kita akan ada satu sesi pradengar dekat surah As-Sabah lepas Zuhur sampai Asar. Dan insya-Allah hari Sabtu ini pun kita ada seminar percuma untuk asas. Kalau tuan-tuan puan ni kalau masuk tu tidur je lah. Sebab apa? Itu semua benda yang basic lah. Kita buka seminar ni untuk beri peluang kepada masyarakat supaya tahu yang kita ni wujud. Dan kita ada satu kaedah yang mudah supaya mereka boleh sertai lah insya-Allah. Jadi kita akan buat di Masjid Al-Um pada hari Sabtu ni 14 Mac, insya-Allah kita akan buat di Masjid Al-Um di tingkat bawah Dewan Besar bawah. Okey, jadi Masjid Al-Um. Okey, nanti kalau ada kawan-kawan yang nak belajar tapi terlepas, boleh forward pada mereka lah. Nanti saya akan upload balik mesej ataupun poster, iklan poster tentang satu pradengar petang ni dan satu lagi untuk seminar percuma yang ni sehari bukanlah sampai malam, daripada pagi sampai pukul 5. Ya, hari Sabtu ni. Pagi 4 jam, 2 jam kita break lah 2 jam pertama break, lepas tu sambung lagi 2 jam, sambung lagi selepas Zuhur 2 jam. Tapi ini sebagai kita nak tarik minat masyarakat untuk belajar bahasa Arab. Kalau tuan-tuan puan nak datang boleh, tapi nanti takut tidur lah. Sebab apa? Kalau tuan-tuan puan datang boleh, tapi saya minta volunteer untuk ganti saya kat depan. Sebab kita ajar yang basic je lah, macam Dhamir apa, kita pun tak boleh nak ajar cerita panjang lebar pun. Sebagai nak tarik minat, nanti kalau ada yang berminat kita akan buka lah kelas-kelas lain tambahan di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidatan yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardu ilayna 'inda hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.